Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Katsir. Kita berhenti bulan pada pertemuan sebelum ni pada kisah Nabi Allah Syuaib, yang kita berhenti kepada pengenalan serta bagaimana mereka perihal kaum mereka tersebut, yang mana mereka itu melakukan halangan di jalan, kemudian mereka itu menipu timbangan. Kita berhenti pada cerita yang Nabi Syuaib mengatakan, aku melihat kamu ini baik, kan? Baik itu bermaksud apa? Bukan menipu timbangan tu baik, tetapi kalau tak tipu pun dah untung dah, kenapa perlu tipu lagi? Kita berhenti yang tu, kan. Dan malam ni saya nak sambung terus lah. Betul dia main beberapa dalil. Saya nak pergi kepada muka surat 274 ini tentang bagaimana dakwah Nabi Allah Syuaib, no? Saya nak ambil daripada dikatakan tu, ya? Dikatakan bererti zaman bahawa masa kehidupan mereka tidak jauh dari kehidupan kaum Nabi Lut yang ditimpa malapetaka dan azab disebabkan kerana kekufuran dan kesombongan mereka. Ada yang berpendapat bahawa perkara tersebut berkaitan dengan tempat, ertinya iaitu jarak antara kamu dan mereka tidak terlalu jauh, iaitu jarak tempat kaum Nabi Lut dibinasakan dengan kaum Madian yang akan dibinasakan, kita akan cerita pada malam ini, tak jauh, ya. Ada yang berpendapat bahawa hal itu berkenaan dengan sifat dan perbuatan yang tercela, yang berupa pembajakan, penondongan, rampasan harta orang baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dengan pelbagai cara dan tipu daya. Itu yang kaum mereka punya sikap lah, no? Iaitu mereka melakukan tipu daya dalam jual beli. Kita dah sebut, Nabi sebutlah hadis, kan, Nabi kata man rasya falaysa minni. Itu siapa yang menipu dalam jual beli, menipu dan secara umum dan menipu dalam jual beli secara khususnya, bukan dalam kalangan kami. Kita dah cerita hadis Sahih Muslim bulan sebelum ni, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di satu pasar, ada orang jual kurma, kan. Nabi masukkan tangan, kurma kering cantik, Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam, bawah tu ada kurma yang dah rosak dah. Maka Nabi naik kurma tu, Nabi kata, ma haza ya sahibut ta'am, apa benda ni wahai tuan kedai? Maka tukang kedai tu jawab apa? Asaba matar, dia terkena hujan. Maka Nabi kata apa? Afala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa kamu tak ambil tak di atas? Bermaksud, yes, benda tu kalau dah rosak ataupun tak, kualiti dia turun pergi jadi grade B, mungkin tak, ya, Islam faham benda tu. Bukan Islam kata buang tidak, tapi ambil tak atas bagi clear. Okey, yang ni grade dia dah jatuh pasal dah kena hujan, maka dia murah sikit dan sebagainya, no? Kaedahnya begitu. Sebenarnya tuan-tuan, dalam hukum jual beli dekat dunia kita ni, memang dia berlegar-legar antara ketidakpastian. Yang tu yang kita nak kena pergi sebenarnya dalam lagi, tapi macam mana saya nak kata, saya takut benda ni jadi salah, orang salah faham. Contohnya macam, saya minta maaf lah kalau kena kat ya Allah, takut. Dah saya bagi contoh, tapi benda ni saya nak kata tak salah. Bukan saya nak kata salah, saya nak kata tak salah. Sebab saya ada satu lapik lagi. Contohnya misalnya orang menjual durian, okey, sekilo ni dengan harga dia RM70, kita durian mahal, kan? Yang macam mana? So, saya takut nanti orang salah faham. Dunia perniagaan kita ni berlegar-legar dalam unsur-unsur yang demikian. Saya bagi contoh hal lain lah. Contoh tu takut lagi orang salah faham lah. Sebenarnya saya nak beritahu, timbangan itu kadang-kadang dia berat, 2-3 kilo. Adakah yang kita jual itu sekali, dikira itu sekali? Nah, okey, macam ni. Kita timbang, kita 3 kilo. Takkan ambil 3 kilo durian, sekilo RM80, kita kata duri hitam. Jadi orang yang membeli itu, dia patut dapat sekali dengan apa semua yang ditimbang. Betul tak? Dia makan tak makan nombor 2.
Tapi selalunya kita akan kupas kulit, buh dalam Tupperware. Apa nama ni, kulit tu kita buang ataupun bagi kat tukang kedai balik kan. Adakah benda ni salah? Saya tak kata salah lah, sebab nak kata benda tu sebenarnya dia berlega dalam kaedah dalam kaedah fiqh dia kata al-addatul muhakkamah, adat menjadi hakim. Iaitu kita nak hukum yang tu tak boleh kata haram sebab ya mungkin orang yang straight dia akan kata gharar lah, tak pasti. Dalam tu mungkin dapat 2 ulas tapi kena sampai RM80. Kalau siapa yang pilih untuk jual ulas lagi bagus lah. Tapi kalau orang yang jual begitu, adakah dia jatuh haram? Tidak sampai haram sebab kaedah yang difahami oleh masyarakat setempat, al-addatul muhakkamah itu begitu. Sama macam kita makan, kita order makan di kedai, roti canai, teh tarik. Which is kedua-duanya tak bagus. Roti canai ada gluten, teh tarik pun gula tak bagus. Tapi bolehlah sekali-sekala. Roti canai dapat roti nombor 1, the best roti in the world kan, dapat ranking. Saya lama dah tak makan roti canai, pantang. Dulu pantang jumpa lah pantang. Jadi kita dah makan, order makan, dah belahak dah, masuk perut dah, bayar nak lagi. Kalau nak ikut tak boleh. Tapi kaedahnya memang adatnya begitu, orang faham dah. Lepas dia makan sekali dia akan bayar. So okey lah, that's okay. Bukan saya penegak darian marah saya pula. Saya nak beritahu okey lah benda tu. Cuma kalau boleh timbang tanpa tu lagi bagus. Tapi siapa nak jual lagu tu kan. Kecuali lah kalau benda tu jadi banyak, esok dia akan jadi murah lah. Selalunya benda bila supply tu kurang, maka dia demand tu tinggi, dia akan jadi mahal lah kan. Tak apalah. Tapi memang dunia perniagaan kita ni kan tak terlepas daripada unsur gharar, unsur ketidakpastian. Sebab tu Nabi beritahu, apa-apa pun kena jelas. Dan macam sayur-sayur kita berniaga dalam buat burger dan sebagainya, sayur-sayur lama. Okey, ayam goreng. Kita buka kedai makan, ayam goreng yang kemarin tak habis. Esoknya kita akan ambil ayam yang tak habis tu, kita akan buat masak kicap. Dia ayam kemarin. Untuk panjang cerita tuan-tuan. Lepas tu perniagaan. Ini bukan cerita haram halal ni, itu bukan bidang, itu bukan kemahiran saya. Cuma persoalan tentang keberkatan itu. Adakah dia sama nilai dia sebab dia ayam kemarin? Ayam yang dah digoreng dah kita buat masak cabai esok ni. Saya tak kata haram ni. Ini bukan cerita haram halal ni. Ini cerita mungkin di sudut keberkatan, di sudut kejujurannya itu. Baik. Sebab Nabi pun beritahu, bukan Nabi kata yang dah kena hujan ni hang buang. Dah. Yes, memang hang pun akui kena hujan dan dia rosak sikit tapi masih boleh dimakan, cuma kualiti dia dah downgrade, maka hang bagi tahu. Kena bagi clear yang tu. Itu point saya sebenarnya. Nak kena bagi clear yang tu. Insya-Allah kalau kita clear begitu, keberkatan itu datang. Bila datang keberkatan, tidak ada apa-apa yang boleh menjelaskan. Berkat is unexplainable. Dia tak boleh diungkap. Berkat ni tak boleh ungkap. Ada orang gaji 800, anak 9 orang sekolah boleh hidup, anak keluar semua kat universiti. Ada orang gaji 7-8 ribu tak cukup tiap-tiap bulan. Itu keberkatan, ziyadatul khair. Baik. Tak apalah. Sekali kita akan cerita tentang tempat azab tu. Hari 2 ni glamour tentang hukum tentang melawat tempat azab. Baik. Semua pendapat itu akan dipadukan bahawa kaum Madian itu tidak jauh berbeza dari kaum Lut, baik dari segi waktu, tempat maupun watak dan sifat kejahatan mereka. Jadi dalil-dalil ini membuatkan Ibnu Katsir dia berpendirian jarak antara kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Syuaib tak jauh. Sebab itulah sebab itulah Ibnu Katsir dia susun begitu. Tuan-tuan tengok nanti Syuaib, kalau ikut bilangan 25 Rasul tu, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Ni tak, lepas Syuaib nanti dia pergi Nabi Yusuf pula. Sebelum tu Nabi Lut dia susun ikut kriteria dalil. Kriteria dalil yang menyebabkan sebab tu kita akan tengok dalam kitab ni penyusunan Nabi after Nabi itu berbeza sikit dengan lagu nasyid yang kita duk nyanyi tu. Adakah salah? Tidak. Dia tak menolak 25 Rasul, cuma dia beritahu pendapat dia selepas era Nabi Lut, era Nabi Syuaib. Lepas era Nabi Syuaib ni Nabi Yusuf. Jadi begitu. Sebab habis tu orang kata tapi bukankah Nabi Musa, Syuaib, Musa kita nyanyi lagu nasyid kan? Bukankah tak jauh? Kenapa dalam kitab ni jadi jauh? Sebab kita dah faham Nabi Musa menantu Nabi Syuaib kan? Dalam Quran sebut Nabi Musa pergi Madian, menikah dengan anak seorang lelaki alim. Quran tak sebut Syuaib. Cuma ahli sejarah mengatakan lelaki itu probably mungkin Nabi Syuaib. Tapi kalau ahli hadis dia kata bukan, orang lain, tapi orang alim. Jadi Ibnu Katsir dia ikut manhaj ahli hadis, maka dia tak kata lelaki itu adalah Nabi Syuaib. Sebab tu akan tengok nanti lepas Nabi Syuaib ini bukan Nabi Musa lagi. Dia pergi Nabi Yusuf dulu dan sebagainya. Tuan-tuan faham tak saya cuba nak sampaikan apa ni? Boleh. Baik. Okey, saya sambung tuan-tuan.
Kemudian Nabi Syuaib menyatukan apa yang disampaikan kepada kaumnya antara targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib ni antara motivasi dan juga peringatan. Ya. Dia mengatakan sebagaimana firman Allah, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud, yang bermaksud Surah Al-Azim, yang bermaksud dan mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Allah rahimun wadud. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Tuan-tuan, istighfar, wastaghfiru rabbakum. Kebanyakan Nabi akan bagi tahu macam tu, wastaghfiru rabbakum. Nabi Nuh sejak era awal dulu lagi bagi tahu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kerana apa? Kerana istighfar ini dia membawa satu kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, zikir antara yang sangat memberi keajaiban yang sangat besar dalam hidup kita, antaranya ialah istighfar. Ya, ada zikir-zikir lain macam ya dzal jalal wal ikram, ya dzal fadlil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu antara zikir-zikir yang ada fadilat yang cukup banyak, cukup banyak. Istighfar juga antara zikir yang cukup banyak manfaat dan kelebihannya. Sebab tu Nabi setiap kali lepas sembahyang, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalasan. Nabi setiap kali selepas habis sembahyang, Nabi akan istighfar 3 kali. Ya, summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam ila al-akhir doa lah. Kemudian apa kata perawi lagi, Nabi SAW kata apa? Nabi kata la yazalul abdu fi salatihi ma kana fi musallahu. Tidak diangkat tidak putus keberkatan seseorang yang sedang solat itu selagi mana dia duduk tak bangun daripada tempat solat dia. Bermaksud lepas dia bagi salam, dia duduk, dia berzikir, dia beristighfar, dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, berselawat, berdoa. Selagi mana dia tak bangun, la yazalul abdu fi salatihi ma kana fi musallahu. Tidak akan terangkat, tidak akan terputus keberkatan yang mencurah-curah itu. Jadi lagi lama kita duduk lepas solat itu lagi bagus sebenarnya. Unless kita berada di RNR, tak boleh. Itu berbeza. RNR bagi salam, istighfar cepat-cepat 3 kali, terus bangunlah. Pasal orang lain sembahyang pula. Kalau kita duduk sorang-sorang di rumah, bagi lama-lama sikit lepas sembahyang. Begitu. Tapi tuan-tuan tahu dah, saja saya bagi dalil dia saja. Baik. Jadi Nabi Syuaib kata wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Tuan-tuan, saya cerita dah, Hasanul Basri setiap kali orang mai ada, Hasanul Basri ni tabi'in, imam besar tabi'in. Kalau dalam apa namanya Tazkiratul Huffaz, Imam Zahabi letak dia sebagai penghulu tabi'in, tabaqat yang ketiga, tabaqat dia tu keempat ke ketiga. Dia penghulu tabi'in. Apa sahaja orang mai jumpa dan cerita kat dia masalah apa pun, dia akan kata istighfar. Balik istighfar. Apa jua, tak kira lah kita ni ada dosa ke, tak ada, bukan kita tak ada dosa, ada dosa. Maksudnya apa jua, sakit ke, miskin ke, jatuh kena buang kerja ke, anak nakal ke, apa pun istighfar kepada Allah. Kerana istighfar ini dia memadamkan dosa, dan bila dosa kita terpadam, insya-Allah apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan bagi. Apa yang menghalang doa seseorang anak Adam itu daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dosa-dosa dia. Jadi sebab itulah kita memulakan doa kita itu dengan istighfar. Nabi SAW sebut dalam hadis, innallaha hayyun karimun. Allah itu pemalu, mulia. Yastahi, Allah itu malu idza rafa'a 'abdihi ilaihi thumma radda sifra. Bila mana seseorang anak Adam itu, hambanya itu angkat tangan, menadahkan tangan, berdoa kepada dia, minta kepada dia, kemudian Allah malu kalau Allah biarkan anak Adam itu amin dalam keadaan kosong, dalam keadaan dia tak bagi. Allah pasti bagi. Nabi kata apa? Aqrabu ma yakun al-'abdu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang mana paling dekat seseorang hamba anak Adam itu, hamba Allah itu dengan Tuhannya, aqrabu ma yakun. Keadaan paling dekat ialah ketika wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aktsir doa, banyakkan doa ketika itu. Maknanya kita kena memperbanyakkan doa. Tapi poin saya tadi apa? Apa yang menghalang kadang-kadang menyebabkan doa kita tertunda dan terhijab? Kerana dosa-dosa kita. Kerana itu Nabi ajak,
Kita memulakan dengan istighfar. Ya, istighfar. Hasan al-Basri istighfar, tuan-tuan. Sebab tu kita Sayyidul Istighfar kan, penghulu istighfar Nabi ajak kita kan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, wa anta khalaqtani, engkau lah yang ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ini hamba-Mu ya Allah. Kita apa benda yang kita sedang buat itu? Iktiraf dulu. Faghfirli, bila kita kata ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Maka kita iktiraf dulu, dan setengah mana kita iktiraf dulu dosa kita. Ada satu ketika tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar, cerita ni duduk dalam Uyunul Akhbar li Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah nukilkan kisah ini. Pada zaman Sayyidina Umar berlaku kemarau yang sangat panjang dan lama. Ada petani jadi lapar, kematian saya tak pasti, tapi binatang ternak mati, pokok mati, orang susah, air tak ada, kemarau. Maka orang pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar sebagai khalifah pada masa tu, Sayyidina Umar juga ada karamah kan. Dalam banyak riwayat sebut karamah Sayyidina Umar. Dia baling surat di sungai Nil berjalan, kembali mengalir. Tetapi sisi hormat yang ada pada Sayyidina Umar, bila mana orang mai jumpa dia bagi tahu macam mana ni wahai presiden, khalifah kan, apa nama ni, ayak tak hujan lama dah dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar bawa delegasi kabinet ni, bawa orang ramai Madinah ni, pergi di mana? Pergi di rumah Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi, ayah kepada Allah bin Abbas, yang dia masih ada pada ketika tu. Minta Abbas tolong doakanlah kepada penduduk Madinah ni tak hujan. Ya, padahal yang mai tolong minta tu Sayyidina Umar lagi tinggi darjat dan kedudukan dia, tetapi dia menghormati jurai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenangkan itu, maka minta. Maka Al-Abbas pun doa, dan doa Al-Abbas ni tuan-tuan menarik, sebab Al-Abbas angkat tangan kata, ya Allah, penduduk Madinah ni datang bertemu aku, minta aku tolong doa. Dia sebut dalam doa dia berdialog, dia luah pada Allah. Minta aku berdoa ni kerana mereka sangka kedudukan aku di sisi kekasihmu itu Rasulullah kan. Abbas kan bapa saudara Nabi. Mereka sangka aku mulia sedangkan aku hina ya Allah ni. Dia merendahkan sifat kita, merendahkan diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, inilah tangan yang penuh dengan dosa. Dia cakap macam tu. Inilah tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, menendahkan tangan padamu ya Allah. Turunkanlah hujan buat kami ya Allah. Dalam riwayat sebut tak sempat dia amin, hujan turun dah. Bila dia iktiraf. Kadang-kadang manusia ni yang dia tak ada adalah apa tuan-tuan? Dia tak ada nak rasa mengaku. Kita tak boleh iktiraf dosa kita depan orang ramai, tak boleh buka aib kita depan orang ramai. Dulu pada zaman Sayyidina Umar juga, pada zaman pada misi-misi ketenteraan, ada satu malam tu geng-geng tentera yang bukan sahabat ni, yang baru-baru ni, mukhatram dan sebagainya, kan malam-malam perang. Malam-malam tak payah perang, jadi mereka duduk makan-makan ni, mereka duduk buat usrah. Baguslah, geng orang alim, geng orang warak ni. Tapi mereka buat motivasi pula. Motivasi ke mana? Cerita dosa masing-masing. Lah dia jadi tak? Jadi Hasan. Kena bangkit pegang mic, saya ni dulu pernah buat dosa. Tak boleh. Jadi mereka buat dah kerja tu. Mana zaman tu dah ada dah. Okay, motivasi tu. Duduk dalam kumpulan, maka duk cerita, aku dulu macam ni teriak. Aku dulu macam ni. Saya nak pergi marah dia apa? Saya nak kata apa? Buat kerja yang agama tak pernah suruh buat. Tak perlu berbangga dengan kesilapan masa lalu. Kalau untuk pengajaran diri tak apa. Hatta kepada anak-anak isteri pun tak payah cerita kalau benda tu tak perlu pun. Masa lalu is masa lalu, past is past. Maka Sayyidina Umar larang benda tu. Baik. Tapi iktiraf depan Allah tak apa. Dan kita mengaku kesilapan kita sebut satu dosa kita dalam keadaan Allah mengetahui dah. Tapi kita cerita juga, sebab kata Nabi SAW, innal abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taballahu ilaih. Seseorang anak Adam itu, seseorang hamba itu, bila mana dia iktiraf dosa dia, kemudian dia bertaubat, taballahu ilaih, Allah akan terima taubat dia. Dalam surah Al-Mulk ada sebut thumma i'tarafu bi dhanbihim tu kan. Tapi Allah tak terima dah, pasal iktiraf tu masa dekat neraka dah. Depan neraka baru kata ya Allah, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, surah Al-Mulk kan. Fa'tarafu juga, iktiraf juga. Fa'tarafu bi dhanbihim, kata Allah, depa iktiraf dosa depa. Bermaksud depa mengaku, ya Allah kami dulu memang buat macam ni. Tetapi kata Allah ketika itu, tak ada masuk neraka, rasakan azab ni. Apa beza dua ayat, dua keadaan ini? Satu diiktiraf sebelum mati.
semasa dalam keadaan dia masih hidup ada peluang diiktiraf, maka Allah terima. Allah tahu dah sebenarnya, ya, tapi Allah nak tengok hati kita ni kerah tak kerah. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jal, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Agung, tak memerlukan masa untuk menghukum dan mengurniakan kepada kita. Ada masanya benda yang kita dapat hari ini ialah kerana kesilapan kita masa lalu. Ada kalanya benda yang kita dapat hari ini ialah kerana kebaikan kita pada masa depan. Kita tak tahu. Tuan-tuan, dalam tarjamah Imam An-Nawawi, Imam Nawawi 676 dia meninggal. Yahya bin Sharaf, Sharaf bin Mur bin Hasan, Hasan bin Husain, Husain bin Muhammad, Muhammad bin Jum'ah, Jum'ah bin Hizam. Yahya bin Sharaf Imam Nawawi ni, ayah dia Sharaf bin Mur ni cerita, masa umur dia 7 tahun. Sharaf bin Mur ni tokek kedai runcit. Ya, ayah Imam Nawawi ni, dia bukan ulama, dia tokek kedai runcit je. Anak dia ni anak orang menjaga kedai runcit. Ya, jadi kalau kita bukan anak ustaz, bukan itu halangan untuk kita jadi ulama. Jadi Imam Nawawi ni, ayah dia cerita, dia meninggal umur 44, muda. Meninggal awal pada ayah dia. Lepas dia meninggal baru ayah dia cerita. Ayah dia kata, Yahya ni, Imam An-Nawawi ni, masa umur 7 tahun, pada malam 27 Ramadan, masa umur dia 7 tahun dulu, dia gerak kami satu rumah pukul 3 pagi. Dia kata kepada mak ayah, ayah mangkit, mak ayah mangkit. Cahaya apa masuk dalam rumah kita ni? Cahaya apa masuk dalam rumah kita ni? Maka orang mak pak dah heran, cahaya apa, tak ada cahaya apa pun. Masa tu 7 tahun, umur 7 tahun, malam Lailatul Qadar lah, 7 Ramadan. Jadi bila cerita ni orang nukilkan dalam riwayat, dalam sirah, tuan-tuan, ada orang mempersoalkan. Orang kata, macam mana 7 tahun tak balik lagi, macam mana dia dapat dah? Tak aci lah. Aci ni cerita makhluk, bukan cerita Khalik, bukan cerita Allah. Aci tak duduk dalam cerita Allah. Allah di luar masa. Maknanya, kata ulama yang mengulas cerita ni kata, barangkali kelebihan yang Imam Nawawi akan buat nanti itu, Allah dah bagi siap-siap dah, advance pada dia, ya? Dan benda tu tak mustahil pun. Kadang-kadang kita katakan, aku ni baik, kenapa aku ditimpa musibah macam ni? Mungkin pada masa depan kita akan buat kesilapan. Allah bagi siap-siap. Allah bagi siap-siap masa umur kita 40 sakit lutut. Sebab apa? Allah tak mau bagi sakit lutut umur 70, esok lagi teruk. Allah bagi siap-siap. Kurang-kurang umur 40 sakit lutut, kita boleh handle sikit-sikit. Ada lutut belah kiri lagi, kuat lagi. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Ya? Kita saja yang selalu memikir-mikirkan seolah-olah kita ini Allah. Apa aku nak buat? Aku nak pergi kanan ke? Aku nak pergi kiri ke? Aku nak pergi depan ke? Belakang ke? Duduk di situ, Allah akan bawa kita kiri, depan, kanan, depan. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting perancangan Allah untuk kita is always best, terbaik untuk kita dan untuk semua. Dan kalau kadang-kadang kalau kita diuji oleh musibah yang panjang dan lama, kita tak boleh keluar. Kita jangan kata cepat, Allah bila nak kabulkan, Allah bila nak kabulkan. Kerana semua itu dia berlegar dalam sunnatullah. Kalau cepat sangat kita keluar, maka kelak kita akan kurang mengambil pengajaran. Kita tahu, esok bila aku buat jahat lagi, aku doa 2-3 hari, Allah akan bagi terus selamat. Tidak begitu. Nah, harga sebuah pengalaman itu sangat mahal. Agar kita duduk berlama-lama dalam hubungan kita, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Nikmat kita berada dalam keadaan kita bergantung kepada Allah pada setiap diri, duduk, berbaring, lena dan terbuka kita. Itu nikmat. Berapa ramai manusia yang bergantung pada Allah tak pernah putih. Once dia sihat dan kembali ceria, dia memutuskan hubungan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia masih sembahyang, tetapi kehadiran hati dalam solat itu sudah tidak ada lagi. Meskipun dia masih berdoa, tetapi kekhusyukan dalam berdoa itu sudah hilang pergi. Kerana dia sudah hilang merasakan nikmat bergantung pada Allah. Kerana dia sudah merasakan dia boleh berdiri sendiri. Ramai manusia begitu, tuan-tuan. Pasal itu kalau kita diuji oleh Allah dalam satu-satu keadaan yang sempit dan tenat dan letih, kita nikmatilah keadaan itu. Seperti mana Nabi Ibrahim menikmati keadaan berada dalam api itu, ingat tak? Baik. Jadi istighfar. Saya punya poin saya tadi itu istighfar. Jadi banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak memberi kesan. Saya ingat tuan-tuan juga ada pengalaman, saya juga ada pengalaman peribadi. Bila mana kadang-kadang kita sakit dan sebagainya, jumpa ustaz-ustaz, dia kata tak apa, istighfar saja. Kita fikir istighfar apa? Adakah doa bagi pulih penyakit? Rupanya bila kita istighfar tuan-tuan, memang akan ada kesan. Memang akan ada kesan. Hatta sampai tahap kita tak ada duit buat kerja lah, tapi istighfar memang Allah mudahkan jalan. Oh tuan-tuan, istighfar cukup ajaib.
Sebab tu dalam Quran Allah kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Lepas kamu istighfar, Allah ampun, kemudian Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan tambah kepada kamu amwal, harta benda. Wa banin, anak-anak. Oh tuan-tuan, jadi sebab tu Nabi Syuaib kata wastaghfiru rabbakum summa tubu, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian taubat kepada Allah. Istighfar dan tubtu ila Allah, ya Allah aku telah bertaubat kepada Allah. Kita duk zikir tubna ila Allah, kami bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah, kami kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal atas semua perbuatan kami. Kita minta kepada Allah. Baik, sambung baik. Okey. Firman Allah yang bermaksud, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu orang yang lemah dalam kalangan kami. Kata Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair dari As-Sawri. As-Sawri ni Sufyan As-Sawri mengatakan bahawa maksudnya adalah matanya buta. Dalam ayat ni dia kata Nabi Syuaib hang pun lemah. Maka ahli tafsir kata lemah di sini bermaksud sebenarnya Nabi Syuaib itu pada ada satu peringkat dalam hidup dia buta. Dia buta. Diriwayatkan pula dalam hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Bahawa Syuaib menangis kerana kecintaannya kepada Allah sampai matanya buta. Lalu Allah mengembalikan matanya, kembali boleh melihat. Dia menangis sampai buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya dan bertanya, wahai Syuaib, apakah engkau menangis kerana takut pada neraka atau kerana kerinduanmu kepada syurga? Maka jawab Syuaib, tidak, tetapi kerana kecintaanku kepadamu. Jika aku melihatmu, maka aku tidak akan mempedulikan apa pun yang orang lakukan kepadaku. Ini akidah yang cukup mantap dan kuat, tuan-tuan. Keyakinan dan kebergantungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah yang maha besar, melebihi segala-galanya. Dia buat amalan itu kerana dia nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia tak mau syurga, dia nak syurga. Tetapi apa artinya syurga tanpa mengenali pemilik syurga? Itu ucapan yang tawaduk sebenarnya. Nak syurga lah. Nabi pun kata iza sa'ala firdaus. Bila kamu nak minta syurga firdaus. Siapa tak mau syurga? Cuma tawaduk kita dengan Allah, kita kata aku tak layak masuk syurga ya Allah. Bukan kerana kita tak mau syurga, orang salah faham. Bukan tak mau, tak layak dengan segala nikmat syurga itu, tetapi kita naklah. Baik. Jadi kenal Allah tu lebih besar, dan mendapat rahmat, kasih sayang Allah itu tak ada tolak bandingannya. Mendapat belah ihsan daripada Allah tu. Hidup kita ni bergantung pada belah ihsan Allah siang dan malam. Baik. Ada lagi 3 minit je. Saya ada panjang lagi belakang ni. Saya nak percepat turun. Okey, baik. Jadi setengah qaul kata Nabi Syuaib pernah buta sebentar dan Allah telah gantikan penglihatan dia. Ada seorang sahabat lagi, Abdullah bin Abbas, dia buta di hujung usia dia kan. Ada riwayat sebut pasal dia pernah melihat Jibril, ada riwayat sebut. Tapi mata dia buta sebelah. Masa mata buta dia sebelah tu dia jadi susah hati sampai badan kurus kering. Sampailah Allah butakan kedua-dua mata dia, baru dia hidup selesa. Bukan kerana dia susah hati sebab dia tak redha dengan ujian tu, tapi dia takut fitnah sebab buta sebelah kan. Maka dia susah hati. Bila Allah dah butakan kedua-dua, okey, tak ada masalah. Baik. Okey, sambung. Cuma riwayat itu menjadi perdebatan juga tentang kisah itu. Baik. Kisah Nabi muka surat 280 tu ni pasal kepada azab yang dia berkena ni. Sebab lagi saya nak pergi yang tu, yang tempat azab tu. Baik. Ada gambar makan Nabi Syuaib tu kan. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa akhadhahum azabu yaumiz zullah innahu kana azab yaumin azim. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Ada dua perkataan yaumi. Satu yaumi zullah ataupun naungan. Satu lagi yaumin azim, hari yang sangat besar. Baik. Apa cerita ni? Cerita dia begini. Mereka tersengat oleh cahaya panas matahari yang amat dahsyat, sementara Allah menghentikan hembusan angin selama 7 hari.
Maknanya bila depa Nabi Syuaib dah berdakwah, dah suruh depa istighfar, minta ampun kepada Allah semua, depa tak mau dengar juga. Nah, bahkan yang saya skip tadi tu ada cerita yang depa kata kepada Nabi Syuaib, "Oleh hang ni mujak, hang ni orang yang keturunan hang, kaum hang ni orang yang terpuji. Kalau tidak kami dah bunuh hang lama dah." Nabi Syuaib ni depa tak bunuh pasal depa kenangkan keluarga Nabi Syuaib itu golongan yang terpuji, keluarga bangsawan. Jadi depa tak bunuh. Tapi depa duk ancam Nabi Syuaib lah. Jadi bila dah sampai satu tahap depa ancam nak bunuh Nabi Syuaib dan juga pengikut Nabi Syuaib, maka ketika itu Allah uji mereka ini dengan Allah bagikan kepada depa ni dengan satu keadaan di mana umat Nabi Syuaib dah keluar dah. Orang yang tak mau dengar ni diuji oleh Allah dengan kemarau panas yang bersangatan. Panas yang sungguh-sungguh, berapa darjah Celsius tak tahu, tapi panas. Tak cukup dengan panas, Allah hentikan hembusan angin selama 7 hari. Kalau tuan-tuan follow saya daripada awal, ingat tak ni surau ni sejak zaman apa nama, kita pakai lantai vinil Azal. Jadi tuan-tuan, panas yang bersangatan ni saya cerita tadi, kalau tuan-tuan follow daripada awal dulu, ingat tak kita cerita kaum Nabi Hud yang mana depa kena Allah buka pintu-pintu angin yang menghembus depa tu pasal apa? Pasal depa cabar Allah. Depa kata man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi kuat daripada kami? Jadi Allah hantar dalam riwayat disebut Allah buka pintu angin. Tak tahu di mana. Memang ada ni, keliling kita ada ni, alam ghaib kita tak tahu pintu-pintu angin tu. Ya. Dalam orang Melayu kita kata apa? Ni rumah ni laluan angin ni. Kawasan ni kawasan laluan angin ni ada kan? Kan? Memang ada pun dalam istilah moden pun kan. Kita naik highway ada kawasan angin lintang dan sebagainya. Itu dalam istilah yang syahadah lah yang kita boleh nilai dan ukur. Tapi di sisi alam ghaib ni pun ada juga pintu-pintu angin yang kita tak tahu. Jadi dalam ni kata Allah bagi cahaya panas matahari yang bersangatan, yang sangat panas, kemudian Allah menghentikan hembusan angin. Tutup pintu angin lah kepada mereka selama 7 hari. Maknanya dah lah panas, angin tak lalu. Allahu Akbar. Saat itu air menjadi tidak berguna. Air yang ada tapi tak ada guna. Minum lagu mana pun panas. Angin tak ada. Naungan tidak lagi boleh melindungi dari sengatan panas. Mereka lari berhamburan meninggalkan tempat tinggal mereka menuju ke kawasan bukit. Ni cerita dia. Panas sangat-sangat tak tahu duduk dah ni sampai satu tahap dia nampak di atas bukit ada satu naungan. Yang sangat macam awan yang macam pokok hujan. Maka dia berkata tu dia tempat selamat. Kita pergi berteduh di sana. Depa sangka itu ialah penawar. Kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang kita sangka penawar itu ialah racun sebenarnya. Depa sangka itu adalah ubat. Kadang-kadang apa kita sangka ubat itulah pembinasa sebenarnya. Mereka pun berlari pergi ke situ, naik ke atas bukit nak duduk di bawah naungan itu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Allah kumpulkan mereka di bawah naungan itu. Depa sendiri lari pergi situ. Azab tak main kat depa, depa lari pergi ke azab. Itu juga kematian pun tuan-tuan. Kematian dia bukan kita umur kita bertambah, bukan kita pergi ke arah kematian. Bukan kematian main kat kita, tetapi kita yang pergi ke arah kematian. Kalau Allah kata kita mati dalam dasar laut, Allah akan buat pelbagai cara yang mana kita dalam satu keadaan, satu ketika di mana kita akan naik kapal selam ke apa ke, duduk di dasar laut, kita akan mati dalam tu. Kalau Allah kata kita akan mati di angkasa, mungkin satu masa ketika kita kata tak logiknya nak mati di angkasa macam mana. Mungkin pada satu ketika kita naik kapal terbang nak pergi mana-mana, meletup di atas tu misalnya, na'udzubillah lah kan. Tapi kalau naik kapal terbang nak pergi umrah tak apalah kan. Baguslah. Mati ni semua orang mati tuan-tuan. Ada seorang anak murid saya tu, baru ni sepupu dia meninggal dunia. Muda lagi, umur 22 tahun. Dia sedih lah. Dia pun muda lagi. Sepupu dia ni muda, umur 22 tahun. Saya kata sakit apa? Dia kata kanser. Lama dah. Dia kata tak ada, duk sihat elok. Dia kata duk aktif elok. Tiba-tiba sakit. Pergi hospital, doktor cek-cek. Pasal budak tu isap vape semua lah. Tapi doktor shock benda tu. Tapi minta maaf lah, arwah dah bukan nak cerita buruk, saya minta maaf, saya tarik balik. Tapi ini yang dia cerita kat saya lah, bukan salah dia isap vape, bukan. Macam mana susah dia cerita saya orang mati ni, kita takut pula. Bukan saya nak kata arwah salah, arwah dah selesai dah. Saya nak kata mungkin doktor shock yang tu, yalah anak muda sekarang biasalah kan mencuba Bukan saya nak kata sebab vape tu, tidak, saya tak tahu. Cuma anak murid tu cerita kat saya, ada budak saya ni cerita dia pun syok isap vape kot. Tapi dia cek-cek tak ada apa keluar lah. Tak ada apa keluar. Bila keluar tu tiba-tiba doktor panggil balik.
Sebab keputusan baru keluar kot. Rupanya bukan pasal vape tu, pasal rupanya dia ada build sel kanser dalam tubuh dia, saya tak tahu kat mana. Dia cerita pula keadaan teriak-teriak. Lepas tu meninggal Ustaz dia tu. Macam dalam tempoh seminggu lebih tu, dalam tempoh tu sat sangat lah. Dan dia bukan sakit menderita pun, dah meninggal. Tahu-tahu stage 4 dah meninggal. Dia sedih lah cerita kat saya kata, satu segi kita sedih, tapi satu segi nikmat untuk dia, saya kata. Sebab apa? Orang yang kena kanser lama dia tahu lah kan, derita macam mana kan, kemo lah, apa, muntah lah, loya lah. Orang, tapi dia Allah pilih dia untuk rasa seminggu dua, dan dalam keadaan tak sakit pun meninggal. Itu kelebihan untuk dia, saya kata. Tapi adakah orang yang rasa lama tu dia pula tak ada kelebihan? Tak, dia ada kelebihan lain pula. Semua orang ada kelebihan. Baik. Dalam kes macam ni tuan-tuan, dia pun ni lari pergi ramai-ramai dekat bawah awan tu nak berlindung. Rupanya mereka berkumpul di bawah awan dengan maksud untuk mendapatkan naungan di bawahnya. Ketika mereka semua berkumpul berdesak-desakan di bawah awan itu, tiba-tiba Allah mengirimkan batu yang sangat keras dan panas membidik mereka. Gumpalan pekat di atas mereka yang mereka sangka awan itu sebenarnya merupakan azab yang telah ditetapkan untuk menghancurkan mereka. Lemparan batu api dari atas diiringi dengan hentakan suara yang menggegar. Bumi pun menggonjang-ganjing dengan amat dahsyat. Alhamdulillah. Nyawa-nyawa mereka melayang. Yang tinggal hanyalah mayat-mayat bergelimpangan. Maknanya mereka berlari pergi situ, mereka sangka itu ialah perlindungan, tetapi itu ialah kebinasaan mereka. Saya dah cerita dah di surah ni ataupun tidak. Kalau dah cerita, ulang gaji. Kalau tak cerita lagi, baguslah. Saya memang seorang pegawai kerajaan lah, pangkat lah. Masa saya ceramah di Menjawab Kajang tu, lepas habis ceramah tu saya makan-makan dengan dia tu, dia kata, Ustaz, apa pendapat Ustaz pasal orang Yahudi pi Palestin? Saya kata saya tak setuju lah. Dia kata saya pun tak setuju, tapi saya ada pandangan berbeza. Dia kata saya. Dia kata I had different perspective. Kata saya. Pasal orang Melayu kan dia pandai sikit cakap orang putih, tak apalah, tak salah pun. Saya ada perspektif yang berbeza. Dia kata. Saya kata macam mana? Dia kata, Ustaz tak rasa ke benda tu Allah buat agar orang Yahudi ni Allah halau dia pergi berhimpun sekali satu tempat. Lepas tu bila nak main azab, Allah bagi sekali ya berum. Maka mati orang Israel semua kat satu tempat. Sebab sebelum peristiwa 1945 tu, orang Yahudi kan merata dunia. Ya. Ada di Eropah, ada di Arab, ada merata dunia. Jadi bila peristiwa mereka ni nakbah tu, mereka main berhimpun di Palestin, mereka balah tanah Palestin, mereka duduk setempat di situ. Dan sekarang ni masih berlaku perpindahan besar-besaran, mereka pergi duduk di Palestin. Mereka duduk di situ. Ustaz tak rasa ke Allah yang plan untuk buat agar mereka duduk di setempat di situ, agar nanti Allah bagi azab beruk sekali kena, semua senang. Cara dia fikir tu, cara orang ni fikir ni macam cerita ni lah. Cara dia fikir tu tak salah, tetapi dia tak menghalalkan apa tindakan orang Yahudi buat. Kita tak boleh kata lagu tu dalam keadaan kalau lagu tu BAP lah orang Israel masuk ramai-ramai. Tak boleh lah. Geopolitik tidak begitu. Dia tidak memungkinkan benda tu berlaku. Sebab saya tak kata dia salah, tapi saya kata secara tak langsung seolah-olah kita mengatakan kudrat Allah ni lemah. Sebab Allah perlu kumpul dulu, barulah Allah nak bagi azab. Kalau tidak Allah susah nak azab seorang-seorang. Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Allah boleh buat setiap orang mati di atas katil masing-masing. Serentak Allah boleh buat. Maknanya tak perlu pun untuk Allah kumpulkan begitu. Itu sebagai satu tanda yang nak bagi tahu kita tak perlu untuk meredakan perbuatan itu dengan alasan tak apalah agar dia berhimpun senang. Tak. Tetapi saya tak kata yang tu haji tu salah. Saya suka cara dia fikir beyond kotak pemikiran biasa tu, saya suka. Cuma itu hujah saya untuk saya nak lawan balik lah kan. Tapi saya kata masa tu dia pun setujulah. Tapi saya suka lah orang Islam yang fikir. Memang begitu sifat dia, no? Memang begitu sifat dia. Tuan-tuan dulu masa revolusi Perancis tahun 1649 tu revolusi England kan. Masa 1649 tu revolusi England sampai tahap depa musnahkan monarki di England. Tahun 1660 baru ada restoration of England monarki kan. Okay, zaman itu sebab apa berlaku macam tu? Kerana orang-orang Yahudi di England ini tak dapat tempat. Maka pemodal ini cerita dalam sejarah. Jadi pemodal Yahudi, banker Yahudi ni buat pakatan untuk gulingkan Raja England pada masa tu. Contoh yang sangat panjang lah. Tapi berlaku begitu. Sampai berlaku restoration of England monarki lah. Tapi 1649 berlaku penggulingan Raja England pada masa tu. Lepas tu berlaku revolusi Perancis. France Revolt ni berlaku kurun ke-18 kan, 1789 kan, era revolusi Perancis. Kerana benda yang sama, kerana orang Yahudi tak dapat tempat. Okey.
Jadi mereka buat satu pakatan untuk nak gulingkan Raja Perancis. Mereka buatlah fitnah dan sebagainya. Berlaku revolusi Perancis itu yang main idea liberalism, secularism. Sebab tu bila orang bincang tentang sekular, orang akan bincang tentang revolusi Perancis. Sebab idealism ni terbit pada masa itu. Baik. Jadi tuan-tuan, ada seorang pemerintah Rusia ni namanya Tsar Nicholas II, Tsar Nicholas kedua. Dia ambil pengajaran daripada revolusi Perancis dengan England ni. Dia rasa kenapa dua revolusi ni berlaku? Kerana tindakan pemerintah terhadap orang Yahudi. Sebab orang Yahudi di Eropah, mereka tinggal di mana tuan-tuan? Zaman itu di ghetto kan. Satu ghetto, satu kawasan tertutup. Yang mereka tak boleh berasimilasi dengan orang Eropah. Mereka kena duduk pok mereka saja. Mereka memang kita layan mereka second class citizen. Jadi Tsar Nicholas kedua ni dia beranggapan ambil pengajaran daripada itu, maka aku kena buka ruang agar orang Yahudi di Rusia tak perlu lagi duduk di ghetto, boleh berasimilasi. Jadi keputusan yang Tsar Nicholas kedua buat, orang Yahudi keluar, berasimilasi, berkahwin dan sebagainya, sampai lama kelamaan dibimbangi orang Yahudi itu hilang jati keyahudiannya. Sebab dia mula bergaul dengan orang Rusia, orang Yahudi dia mula jadi orang Rusia dah mula jadi orang Yahudi. So yang betul-betul purely Yahudi ni dia takut hilang. Maka sekali lagi mereka buat, mereka anjurkan, mereka cucuk agar berlaku pemberontakan seterusnya. Maka dia bawa rentetan sampai dia bawa kepada Bolshevik lah. Tapi dia masuk kepada parti buruh dan sebagainya. Halus lah. Tapi kalau tuan-tuan baca jenis-jenis sejarah hatta akademik USM pun, dia akan sebut benar sama keterlibatan Yahudi dalam diam ni. Kenapa saya pilih itu? Saya nak cerita yang tadi Israel tu kan. Maksudnya mereka ni, tuan saya buat apa kat mereka lah. Mereka senantiasa tak puas hati selagi mereka tak rule dunia. Saya nak respon yang cerita Tuan Haji tadi tu, yang dia kata Allah nak kumpulkan Yahudi satu tempat tu kan. Tapi tak apa, 1 minit 52 saat. Ala kulihal, puak kaum ini, kaum Nabi Syuaib ini, mereka berkumpul di satu tempat macam kaum Nabi Hud, yang mereka pun kenal lebih kurang benda yang sama. Lebih kurang cerita dia sampai Allah kumpulkan mereka di satu tempat dan Allah turunkan azab. Allah boleh buat, tak perlu kumpulkan mereka. Allah Maha Kuasa. Tapi untuk pengajaran kepada kita, Allah buat. Agar nak bagi peringatan kepada kita. Begini yang berlaku. Baik. Maka tuan-tuan, kadang-kala Allah boleh buat azab tak perlu mai kepada kita. Tapi ironi dia, kita yang berlari ke arah azab. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau kita mengenang kisah ini, kehidupan kita pun begitulah. Perilaku kita atas dunia ni sebenarnya, apa yang kita buat, kita sedang menenun azab kita sendiri di neraka sebenarnya. Kita kata ke orang, kita sedang mempersiapkan tempat-tempat siksaan untuk lidah kita di neraka kelak. Kita fitnah orang, daging-daging saudara kita sedang disiapkan di atas pinggan-pinggan di meja-meja di neraka untuk kita kelak. Banyak kita sedang menenun neraka dan syurga kita sendiri sebenarnya. Itu persoalan yang sama, ironi dia dengan kisah ini. Kita yang sedang bergerak ke arah azab kita, ataupun kita yang sedang bergerak ke arah nikmat kita. Kita pergi masjid setiap hari, setiap malam. Allah sedang menanam untuk kita pokok-pokok di syurga. Nabi kata, man ghada ilal masjid awraha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada awraha. Barang siapa yang berpagi-pagi dan berpetang-petang ke masjid, maksudnya pi masjid selalu, a'adallahu lahu, Allah akan janji, Allah akan sediakan kat dia nuzulan fil jannah. Allah akan buat kat dia nuzulan ni teduhan. Dalam tengah tafsir hadis kata pokok. Allah akan buat kat dia pokok kullama ghada awraha. Setiap kali dia pi pagi dan petang. Mana every single time yang dia duduk pi jemaah tu, duduk tanamlah pokok dah dekat tanah dia di syurga dia esok ni. Jadi sebab tu saya kata, semua kita ini ialah kontraktor kepada syurga ataupun neraka kita kelak. Mudah-mudahan kita sedang membina syurga kita. Banyak lagi ciptaan-ciptaan yang sedang Allah buatlah, tapi kita buat ke arah itu. Satu. Tuan-tuan bayangkan kata Nabi, inna fil jannah nuzulan. Dekat syurga itu pokok dia, yasir rakib fi zilliha. Kalau seseorang yang naik kenderaan lalu di bawah dia mi'ata amin, 100 tahun, la yaqta'uha, tak lepas lagi naungan pokok tu. Itu satu. Kalau orang yang Allah Nabi kata yang setiap kali pergi masjid Allah bagi satu pokok tu,
Sebab tu dalam hadis Qudsi Allah kata, Allah bagi dekat syurga kita itu ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, wala qatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itulah nikmat syurga. Jangan bayang dengan dimensi dunia kita akan gila. Tengok orang azab neraka. Allah kata Allah akan buat gigi geraham mereka besar-besar bukit Uhud. Kita fikir macam mana kalau seorang gigi geraham besar bukit Uhud, kita berapa bilion, trilion, zilion manusia. Jangan fikir. Kalau kita fikir kita akan gila tuan-tuan. Serahkan diri ini, jiwa ini, raga ini kepada Allah kerana Dia memilikinya. Kita berjalanlah di atas kehendak dan keizinannya, berusaha berikhtiar beribadah semahu dan semampunya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah, bersangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tidak akan mensia-siakan doa dan harapan para hamba-Nya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.